Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adapun tanda esa Allah Ta'ala itu ialah sekalian makhluk ini. Jadi kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid, pembukaan atau kunci bagi orang-orang yang berkehendak, orang-orang yang menuntuti di dalam memahami ilmu Tauhid. Dan kita telah pun habis atau selesai membahas sifat wahdaniyah, bagaimana artinya esa Allah pada zat, iaitu ternafikan, muttasilkan, munfasil pada zat. Esa Allah pada sifat, pada segala sifat, ternafikan, muttasilkan, munfasil pada segala sifat Allah. Dan esa Allah pada af'al, ternafikan, munfasil pada segala perbuatan Allah. Baik. Kemudiannya hari ini kita sambung lagi, iaitu mengetahui dalil. Karena tak dapat tidak, mesti mu'taqad, benda yang kita pegang dalam hati kita dengan putus yakin tadi itu, nasyiatun 'anid dalili, hasil daripada dalil. Tidak boleh orang panggil semata-mata taklid. Kalau taklid maka tidak dikatakan kita tu ma'rifah, mengenal. Tidak kenal dia panggil. Orang tanya tu hasa tak? So dalil mana? Itu guru ajar tu hasa. Dia kira tok guru ayat tu hasa.
Pas kalau tok guru mari mengajar pula Tuhan dua pula dia. Kata ni. Itu dia panggil muqallid. Maka muqallid ni apa? Diikhtilaf oleh ulama tentang sah atau tidak keimanannya. Itu. Walaupun qaul yang rajih, qaul yang kuat mengatakan sah. Iman muqallid ni sah. Tetapi berdosa asi kalau dia tu ahli pada belajar kerana meninggalkan belajar. Walaupun begitu qaul yang rajih kuat kata sah, tapi berdosa. Hendaklah kita ra'i, kita jaga qaul yang marjuh mengatakan iman muqallid walau yakin bagaimana sekalipun jazam putus keyakinannya tetapi tidak mengetahui dalil masih dihukum kufur oleh sebahagian kecil daripada alim ulama kita orang ahlus sunnah wal jamaah. Itu jaga-jaga situ. Maka kerana itu kita wajib keluar daripada taklid di dalam ilmu akidah. Apa taklid? Muqallid ni mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Mengikut mulut orang lain, ikut kata mulut orang lain dari semata-mata asabiyah, ta'assub. Ta'assub. Pegang dengan ta'assub. Itu guru kita kata Tuhan sosok usah kejap banyak gitu kat sini. Dalil mana? Secara ke dalil itu dipanggil ta'assub, asabiyah. Bila dalilin tanpa mengerti sebarang dalil. Maka dalil yang wajib fardu ain atas tiap-tiap kita mengetahui itu dalil ijmali, bukan dalil tafsili. Kalau dalil tafsili itu fardu kifayah. Untuk orang yang mendetail, mendakikkan lagi, menghalusi lagi dalam jarak masafatul qasri, kena ada orang yang mengetahui dalil tafsili. Supaya apa? Boleh mempertahankan kesucian akidah kita orang Islam di atas jalanan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Maka kerana itu katanya oleh musannif rahimahullahu ta'ala pada malam ninya, adapun tanda. Tanda sini boleh diterjemah daripada Arabnya alamatun atau dalilun atau burhanun, boleh belaka. Adapun tanda yakni dalil, yakni hujjah. Hujjah. Dalil mana? Hujjah mana? Yang menunjuklah ia dalil di atas mesti esa Allah Ta'ala pada zat, pada segala sifat dan pada segala af'alnya Allah. Dan tentu tidak berbilang Allah Ta'ala pada zat, pada segala sifat dan pada segala af'alnya Allah ialah sekalian makhluk ini. Makhluk ni, lagu mana makhluk ni menjadi dalil yang menunjuk di atas mesti Allah tu satu, tentu tidak berbilang. Begini. Ini dia panggil wajhud dilalah. Wajah pendalilan. Kita kata makhluk ni yang jadi dalil. Makhluk ni, lagu mana makhluk ni jadi dalil yang menunjuk di atas mesti esa Allah, tentu tidak berbilang Allah. Ini dia panggil kena guna akal. Dalilul aqliyu dia panggil, dalil yang dibangsa pada akal. Dalil Quran secara lah memang dah Tuhan sebut Tuhan esa. Qul huwallahu ahad, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab pada orang kafir musyrik yang mari tanya kepada Nabi. Orang kafir musyrik mari tanya kepada Nabi, unsub ila rabbika ya Muhammad. Unsub lana ila rabbika ya Muhammad atau kama qala. Unsub lana, unsub lana unsub rabbaka ilaina ya Muhammad atau kama qala, gitu ya. Nisbahkan kepada kami akan Tuhan kamu, hei Nabi Muhammad. Tunjuk contoh, lagu mana Tuhanmu ni? Kami tak faham. Tuhan kami nampak dah duk cokoh depan sini. Tu kami nampak jelas. Ini Tuhan kami, senang Tapi Tuhanmu kami tak faham. Buat contoh. Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Buat contoh kepada kami akan Tuhan engkau wahai Nabi Muhammad. Maka Rasulullah ketika itu sangat marah, murka sungguh. Tak pernah Rasulullah marah sehingga merah muka Rasulullah dan
Rasulullah tu ni apa dia panggil, tarik cekok baju yang bertanya tadi, dah hampir-hampir nak bagi penumbuk. Siapa tahu tu? Rasulullah biasanya sabar. Kata ni. Rasulullah sentiasa sabar. Orang lepas bangkai dia sabar, orang lepas najis tengah duduk semayang dia sabar, orang maki hamun caci dia sabar. Tapi dalam bab ni dah dia. Merah muka. Dalam hadis sababun nuzul ayah, hadis yang menceritakan sebab turunnya Quran, surah Al-Ikhlas tadi, ceritanya bagaimana? Orang tanya kepada Nabi, unsub lana rabbaka ya Muhammad, buat contoh akan kami tentang Tuhan kamu, hai Nabi Muhammad. Rasulullah cukup-cukup malu. Hampir Rasulullah nak bagi penumbuk atas muka orang menanya tu. Lalu turun Jibril alaihissalam, jangan hai Nabi Muhammad, kul huwallahu ahad. Mujawab lagu ni. Huwallahu ahad. Dia Allah tu ialah satu. Memang Quran sebut Tuhan tu satu. Tak ada Tuhan sebut Tuhan dalam Quran, tak sebut dah Tuhan dua, Tuhan tiga. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Memang dah Quran hadis pasti dah cerita Tuhan tu satu. Tapi kenapakah manakah manusia tak boleh terima Tuhan tu satu? Bukan sebab Quran hadis, tapi kerana akal dia tidak pandai berfikir, tak boleh berfungsi dengan baik. Maka kerana tu Tuhan guna pada ayat yang lain, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Itu lau tu dipanggil lau fardu takdir, lau limtina min kulli limtina dia panggil. Jikalau benda hak tak akan jadi, jikalau je fardu takdir. Fardu takdir makna bohong-bohong kata. Itu kalau kita panggil wak lolok kata, bohong-bohong kata, benda tak akan terjadi tu. Al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Benda bohong-bohong kata ni tak akan berlaku. Buat lolok untuk ambil natijah belakang. Kesimpulan belakangnya apa? Tuhan kata, jikalau pada langit bumi ini ada Tuhan lain selain daripada Allah, apa akan jadi? La fasadata, hancur lebur langit bumi. Itu Quran cerita lagu tu. Quran cerita begitu tu supaya kita guna akal kita fikir. Lagu mana? Kalau Tuhan tidak satu, nescaya berbilang, gitu pasti dah. Kalau Tuhan tidak berbilang, mana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak usah kira sejuta ke, ikut gi. Jangan kata sejuta, kita ambil berbilang Tuhan paling kurang 2. 2 je. Contoh kita kata Tuhan ni tidak satu, 2 berbilang paling kurang 2. Nak dikatakan berbilang 2, kalau tidak 2 kita panggil berbilang 1. Esa. Nak kata berbilang paling kurang 2. 1, 2. Berbilang itu. Berbilang. Paling kurang 2. Maka apa akan berlaku pada 2 ekor Tuhan tadi? Kita tahu Tuhan A, Tuhan B. Ni buat fardu takdir ni. Tuhan ni ada 2, fardu takdir buat tipu-tipu kata Tuhan ni tidak satu, bahkan 2, paling kurangnya berbilang 2. Maka apa yang akan berlaku? Dia akan berlaku 2 suasana. 2 apa dia panggil? 2 keadaan. Itu. Mana? Keadaan pertamanya 2 ekor Tuhan tadi itu saling bekerjasama. Ayat kerjasama. Yang penting kerjasama. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, 2 ekor Tuhan tadi saling berselisih pendapat, berkelahi, balah. Macam mana? Baik. Kita katalah Tuhan ni tidak satu, bahkan berbilang paling kurangnya 2. Maka 2 ekor Tuhan tadi kita kata bersetuju, bekerjasama. Satu masalah, bekerjasama di dalam nak mengadakan satu benda yang sama pada saat masa yang sama. Tu. Tuhan 2 ekor tadi tu dia pakat, jom
kita buat bumi sini. Kita buat bumi contoh. Nah, kita buat bumi. Baik. Jom, Tuhan berkata, jom, mai kita buat bumi. Sepakat? Okey. Nah. Maka tiba-tibanya Tuhan A yang nak buat bumi tadi tu, nak buat bumi pada jam berapa? Kita kata Tuhan A nak buat bumi tu pada jam 1 tengah hari, 1 petang lah, 1 tengah hari. Tuhan B kata, saya pun nak buat bumi juga, bumi yang sama tu tapi pukul 2 petang. Sini pukul 2 petang sikit. Baik. Maka Tuhan A yang buat bumi dulu, jadi bumi. Bumi pun jadi. Kenapa? Karena Tuhan A yang buat. Tuhan A yang buat. Baik. Kalau begitu, Tuhan B yang nak buat bumi tu juga pada pukul 2 pagi, bererti Tuhan B tadi mencipta benda yang telah ada. Bukan bumi lain, bukan. Bumi tu juga. Ini. Bumi tu juga. Kalau bumi lain cerita. Ini pani ada juga tu. Pani ada juga. Satu dulu. Sebab ni akan keluar 6 masalah. Perbahasan ayat Quran lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata ni, ulama bahas sehingga keluar 6 taswir masalah, dia panggil gambaran masalah. Kita ambil yang pertama dulu tadi. Tuhan A nak buat bumi, Tuhan B nak buat bumi. Tapi Tuhan A buat bumi pukul 1, Tuhan B buat bumi pukul 2. Bumi mana Ustaz? Bumi hak tu, hak sama tu. Tiba-tiba Tuhan A buat dah bumi. Tuhan B buat pula bumi yang tu juga. Bukan bumi lain. Bukan bumi ni Tuhan A buat, bumi ni Tuhan B buat dah. Bumi hak Tuhan A buat dah tu, dia buat pula. Buat pula. Faham tak ni? Dia buat pula. Maka dia panggil apa tu? Perbuatan seperti itu tahsilul hasil, menghasilkan benda yang sudah hasil. Menghasilkan benda yang telah hasil. Maka tahsilul hasil ni orang panggil bukan cipta. Tu bukan cipta. Macam kita lah buat air TA ni, kita cipta air, kita cipta TA dah. Air ada dah, TA ada dah, gula ada dah. Ambil buh masuk bancuh, kucah-kucah, orang panggil TA. Sang pencipta ke kita? Saya mencipta TA. Jadi TA ni makhluk saya gitu ke? Dah, menghasilkan benda yang telah hasil. Air ada dah, hasil dah. TA ada dah, gula ada dah. Pas kita dipanggil cipta ke? Tak dipanggil cipta lagi tu. Dia panggil menghasilkan benda yang sudah hasil. Maka menghasilkan benda yang sudah hasil ni, benda tak ada pedah. Ni kalau di ketuhanan dia panggil. Hijau tak ada pedah. Nak mudah faham tahsilul hasil ni begini. Ni, lampu sudah dibuka on. Kipas pun on dah. Aircon on dah. Tiba-tiba kita masuk masjid, ada satu orang pokcik tu muka garang, dia kata, "Hei budak, mari sini." Tak apa dia pakcik. On semua, plat-plat ni, suih-suih aircon apa, kita pun tengok. On dah ni semua pakcik. Nak on apa lagi? Pakcik kata, "Aku suruh on tak usah cakap banyak lamanya." Kita pergi dekat pelat hak telah di on tu, kita pun tonyuh pula, tenyeh pula dari sini. Orang panggil dia tu hijau ada pedah tak? Hijau bodoh. Oleh kerana takut pakcik sebab dia ayah anda kawasan dia ni, kita pun tonyuh jugalah, ada takut yang marah. Orang panggil hijau apa tu? Menghasil benda yang telah hasil. Ada pedah tak? Ada pedah, monggo on belaka dah. Gitu Tuhan. Tuhan buat dah. Buat gapo lagi monggo ada dah. Gi buat pula atas ada dah. Boleh gitu? Mustahil. Satu asar, dua muasir. Membawa kepada satu asar tu mana satu kesan dengan dua muasir, dua yang memberi kesan. Mana boleh? Dah kalau tahik kita tak ke tahik kita capung dengan tahik lembu berok atik situ. Faham tak ni? Kita berok ke?
tahi kita kata ni. Kadang kita berak tahi kita, tahi lembu pun ada juga jatuh. Ada gitu? Ndak. Tahi tadi tu asar dia panggil. Nah ni kesan. Siapa pemberak di situ? Kita lah. Lembu berak lain. Lepas tu ni tahi siapa? Tahi kita dengan tahi lembu. Guano lagu tu pelik. Boleh terima dengan akak? Tak boleh terima tu. Itu lagu tu. Ya, setiap satu asar pasti satu muasir. Mustahil satu asar dua muasir. Muasir itu mana yang memberi kesan. Tu. Asar mana kesan, itu kesan. Tadi bumi itu dia panggil apa? Asar, kesan. Muasirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, pak kalau Tuhan ada dua? Tuhan A punya kuasa yang buat bumi tadi. Pak Tuhan B punya kuasa juga. Tak boleh terima. Dah bumi siap dah tadi. Nah, tu bermakna Tuhan B yang buat bumi yang sudah ada dah, yang jadi tahsilul hasil hijau tak ada faedah, itu dipanggil lemah. Buat benda ada dah lemah dia panggil gitu. Nah, lemah. Bila lemah lah Tuhan B, maka lemah juga Tuhan A tadi. Jadi lagu tu pula. Bapa dah kali lemah Tuhan B, lemah juga Tuhan A. Moga sama pada dakwa ketuhanan. Nah, Tuhan A kata saya A ialah Tuhan. Nah, Tuhan B kata saya B ialah Tuhan. Sama kan? Sama pada mendakwa diri mereka tu Tuhan. Tiba-tiba lemah Tuhan B, maka lemah juga Tuhan A. Kenapa? Kerana sama pada dakwa ketuhanan kedua-duanya. Maka bila lemah Tuhan A, pukul 1 tadi tak boleh nak buat rupa-rupanya bumi. Apa? Bumi tu tak boleh diwujudkan sejak daripada awal lagi. Itu. Tadi bumi tadi hak nak dibuat oleh Tuhan A tadi pukul 1 tadi tak wujud sebenarnya. Tidak boleh dicipta. Jangankan bumi, sebutir pasir pun tak boleh. Itu. Kenapa? Dah lemah. Jadi natijahnya membawa kepada tidak ada makhluk. Itu. Nah, bila Tuhan itu berbilai tadi, maka tidak ada makhluk ni boleh diterima tak dengan kepala otak kita? Tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Sebab kita nampak dengan mata kepala kita, berjeregut depan mata kita ni makhluk semua ni. Langit, bumi, bulan, bintang, pokok, bukit, buka, gunung, gana, lembu, ayam, itik, kubah, cakrawala, gapo ada kita. Semua ni makhluk lah kan? Nah, nampak dengan musyahadah dia panggil. Dengan mata lendai kita bahawasanya makhluk ni ada. Bagaimana boleh dikatakan tak ada? Nah, bermakna Tuhan tidak berbilai, mesti kena satu. Kenapa? Kalau Tuhan berbilai paling kurang dua, membawa bukan setakat alam ni la fasadata, hancur lebur, bahkan tidak ada sejak daripada permulaan lagi. Satu baru tu. Ada 5 lagi ni. Ada 5 lagi. Baik. Itu dia panggil apa ni? Burhanut tawarud dia panggil. Hujah kalau Tuhan berbilai paling kurang dua, saling bekerjasama. Yang kedua daripada burhanut tawarud tadi, kalau Tuhan tu tidak satu, bererti dia berbilang. Paling kurang berbilang 2. Nah, kadang-kalanya 2 ekor Tuhan ni saling bekerja sama. Nah, saling bekerja sama. Baik. Kita fardu takdir lah, Tuhan A, Tuhan B tadi nak buat makhluk lain-lain. Nah, makhluk lain lah. Tadi makhluk yang sama tadi. Ni makhluk lain-lain pula. Tuhan A kata saya sebagai Tuhan, saya nak menciptakan matahari. Nah, matahari. Tuhan B kata, bagus, very good. Saya sebagai Tuhan juga, Tuhan B ni, saya nak menciptakan bulan. Tuhan kata, bagus. Awak buat bulan, saya buat matahari. Alright. Maka Tuhan A pun buatlah matahari. Jadi matahari muka Tuhan. Jadi matahari. Tuhan B pun buatlah bulan. Jadilah bulan. Jadi bulan. Beres, selesai masalah. Lepas tu, apa masalahnya Ustaz? Alright lah tu. Boleh buat. Jadi dah makhluk. Masalah sekarang, matahari itu dia tidak berhajat kepada Tuhan B. Sebab apa? Sebab bukan Tuhan B yang menciptakan dia, Tuhan A. Itu.
Nah, bulan tu pula tidak berhajat kepada Tuhan A. Sebab apa tidak berhajat kepada Tuhan A? Sebab bukan Tuhan A yang menciptakan dia, Tuhan B yang buat dia. Itu. Bermakna dua ekor Tuhan tadi plesu belaka. Sebab apa plesu? Sebab hukum ketuhanan mesti dua perkara. Mana? Seperti di dalam Quran difirmankan oleh Allah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara'. Nah itu banyak lagi ayat Quran. Hei manusia, Tuhan kata, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua berhajat kepada Allah, tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak kelip mata tak boleh lepas dengan Tuhan. Nah, nak sedawa tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak kecing, nak berak tak boleh lepas dengan Tuhan. Kita duk berasa tak berhajat ke Tuhan tu sebab kita rasa kita, saya, aku. Nah, bila kita berasa berhajat ke Tuhan, tang semaya hajat lah. Tang semaya, ya Allah, aku berhajat benar ya Allah. Padahal kita berhajat dengan Allah nafas demi nafas. Nah, kalau Tuhan kata stop nafas kita ni, tak boleh nak tarik, tak boleh nak hembus, mati, KO kita. Nah, nafas demi nafas, setiap detik kita berhajat, tak boleh lepas dengan Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Antumul fuqara'u ilallah, kalian semua tak boleh lepas dengan Allah. Nah, tak ada satu makhluk sebutir zarah pun lepas daripada Allah. Semua Allah yang buat, semua Allah yang menjadi, semua Allah yang menggerak, semua Allah yang mendiam, semua Allah yang memberi rezeki, semua Allah yang memberi penyakit, semua Allah yang menghidup, semua Allah yang memati, semua. La tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak bergerak diam satu zarah mereka semua dengan perbuatan Allah. Antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah tidak berhajat sedikit pun kepada kamu. Allah tak berhajat apa-apa. Daripada ayat Quran seperti inilah, wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara, Allah terkaya, tidak berhajat sedikit pun daripada kamu dan kamu semua tak boleh lepas dengan Allah. Ulama memahami hukum ketuhanan tu dua. Nah, mana-mana zat nak mengaku dia Tuhan, kena ada hukum ketuhanan. Kalau dia mengaku Tuhan juga tapi tak ada dua perkara ni, dia panggil Tuhan pelsu. Nah, Tuhan pelsu. Macam raja lah. Raja kalau dia tak ada kerajaan, orang panggil raja pelsu. Sultan tak ada kesultanan, orang panggil kesultan pelsu. Saya Sultan Melaka. Contoh. Nah, adakah ada mengaku Sultan Melaka? Nah, patu Sultan sungguh lah. Ada kesultanan Melaka? Tak ada. Patu Sultan Plesu dia panggil itu ni. Itu. Tuhan mengaku Tuhan tapi tak ada hukum ketuhanan, Tuhan Plesu, bukan Tuhan sebenar. Itu. Tuhan Plesu ni Tuhan ke? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan sejak di awal lagi. Macam duit Plesu lah, duit ke? Bukan duit. Sebut je duit tapi Plesu, duit ke? Bukan duit je. Tuhan Plesu, Tuhan ke? Bukan Tuhan lah lagu tu. Nah tu. Siapa nak mengaku Tuhan biar ada dua ni. Mana? Al-istighnahu an kulli ma siwahu wa iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Dia mesti tak berajak gapo-gapo selain daripada dia tak boleh lepas berajak ke dia belaka. Itu. Ada dua ni Tuhan. Ada dua ni boleh kata Tuhan. Sebab apa? Sebab itulah hukum ketuhanan. Itu. Kita nak kata apa? Berhala Tuhan. Nak boleh jadi ke dia tu pun dia berajak ke orang hok buat, orang hok seming, orang hok cipta. Nah, Tuhan apa? Dia sendiri berajak ke orang lain untuk menciptakan dia. Kita berajak tak ke dia? Tak ada berajak apa, nak berak tak ada nak minta izin dengan anak patung. Ampun nak berak dulu ni. Minta izin dengan patung apa kerasnya, tak ada. Tengok. Maka nak panggil Tuhan tak? Tak boleh. Kenapa? Tak ada hukum ketuhanan. Itu. Orang kata dok, ni pokok besar ni ialah Tuhan ni. Contoh. Ni pokok besar ni Tuhan. Ni. Pokok besar Tuhan. Baik. Dia sendiri nak boleh jadi tumbuh besar gini. Siapa? Ada pak cik dulu hak menanam sini. Dia pun berajak ke orang hak menanam dia. Kok mana dia terlepas daripada orang lain? Dia sendiri berajak ke orang lain. Kita sendiri berajak ke dia setiap masa. Dah.
Nah itu ni. Oh, tanya hujan kau tanya panas terik. Oh, berasalah nak teduh bawah pokoknya. Tanya-tanya biasa tak ada. Bermakna Tuhan tak tu? Tak. Dia kau buat kita? Tidak. Dia kau bagi rezeki pada kita? Tidak. Lepas tu ada tak dua hukum ketuhanan tadi? Tak ada. Lepas tu pokok besar tu Tuhan tak? Tak. Ah, itulah tu. Itu. Nah itu. Nampak dah ni? Ha? Raja-raja Tuhan tak raja? Dah. Nah, bukan Tuhan. Sebab apa bukan Tuhan? Ha? Sebab apa bukan Tuhan? Dia sendiri pun berajak kepada orang. Berajak ke istana, berajak ke pengawal, berajak ke askar, berajak ke polis. Pak kalau raja tak ada askar, tak ada pengawal, tak ada polis, jadi hijau. Tak ada istana, duduk berjalan tidur bawah pokok mana-mana kedai kopi orang berapa. Raja dia panggil gitu. Dia pun berajak banyak benda. Nah. Pak semua rakyat tu tak boleh lepas dengan dia. Rakyat hak jahat lagi nak lari daripada dia. Nak? Takut kena hukum bunuh, kena hukum gatal, kena apa. Pak raja apa? Tuhan tak? Tidak Tuhan. Sebab apa? Tidak ada hukum ketuhanan. Baik. Kembali kepada dua ekor Tuhan tadi. Tuhan A, Tuhan B tadi. Bila Tuhan A buat matahari, Tuhan B buat bulan, maka Tuhan matahari tadi dia berhajat ke Tuhan A, tak berhajat ke Tuhan B. Nah? Kenapa? Kerana Tuhan A yang buat dia, bukan Tuhan B yang ciptakan dia. Bulan tadi tak berhajat ke Tuhan A, kerana Tuhan B yang buat dia. Nah, bukan Tuhan A yang buat dia. Bermakna, nah, selain daripada diri dia ada yang tidak berhajat kepada dia. Tuhan B tadi mana? Matahari, makhluk Tuhan A. Selain daripada diri dia ada lagi yang tak berhajat ke dia. Mana? Bulan, makhluk Tuhan B tadi. Maka luput makna ketuhanan. Luput. Nah, gugur makna ketuhanan. Tidak ada hukum ketuhanan dia kata. Kenapa? Ada yang selain daripada dia tak berhajat ke dia. Mana? Matahari nisbah dengan Tuhan B. Bulan nisbah dengan Tuhan A. Nah, sebab apa tak berhajat? Sebab bukan dia yang cipta. Tuhan lain yang cipta. Maka bila ada selain daripada diri dia yang terlepas daripada dia, bermakna belum boleh dikatakan Tuhan. Kalaupun kata Tuhan juga, Tuhan plesu dia panggil. Nampak tak? Tuhan plesu. Maka bila Tuhan A pun bukan Tuhan, Tuhan B bukan Tuhan juga. Bila bukan Tuhan, maka boleh tak buat matahari, buat bulan tadi? Tak boleh, jawab dia. Matahari bulan tidak boleh dicipta sejak daripada awal lagi. Matahari bulan tidak dicipta sejak daripada awal lagi. Betul tak? Tak betul. Apa? Malam boleh kita tengok ada bulan. Siang hari boleh kita tengok ada matahari. Matahari dan bulan tu ada. Bermakna ada sang pencipta. Nah, maka kalau Tuhan berbilang membawa matahari, bulan, bintang dan cakrawala yang lain tidak boleh dicipta sejak daripada awal lagi. Itu yang kedua. Maka pastilah Tuhan tu ialah satu. Mustahil berbilang. Dua. Ini ya, burhanut tawarud dia panggil. Hujah kalau Tuhan tu berbilang saling bekerja sama. Yang ketiga, apa dah? Ada berapa minit ni? Masuk dah? Tak lagi? Tak lagi dah? Sebabnya panjang, baru ketiga. Ada tiga lagi di sini. Tiga lagi dalam burhanut tamanu'. Dua ekor Tuhan sparring, tak setuju. Dia nak buat bumi. Aku tak usah buat bumi. Aku nak meniadakan bumi. Itu lain pula cerita je. Yang ketiga, kalau Tuhan tidak satu, pasti berbilang. Paling kurang berbilang dua. Tuhan A, Tuhan B. Baik. Tiba-tibanya, Tuhan dua ekor tadi nak buat apa dia ni? Tak ingat dah. Nak buat satu benda yang tak terima nak dibahagi dua. Tu dipanggil jauhar fardin. Satu benda kecil halus sangat, tak terima nak bagi dua. Tak nak bagi dua. Kalau tubuh kita ni boleh bagi dua lagi. Tuhan A buat sebelah kanan, Tuhan B buat sebelah kiri. Tu besar, boleh buat lagi ni dak. Satu benda halus kecil tak terima nak dibahagi dua. Dua-dua ni nak buat hak benda tu sama tadi. Maka kalau luluh kehendak salah satu, berarti salah satu lagi bukan Tuhan.
Kita kata Tuhan pak buat jadi dah. Tuhan B tak nak buat lah. Bermakna Tuhan B bukan Tuhan. Lemah dia. Nah, kerana benda tu tak terima nak bagi dua. Nah, tak terima nak bagi sebelah. Saya buat sebelah ni, awak tak boleh. Ya sah ya. Tak kecil, halus sangat. Orang panggil jauha fardin dalam istilah ulama makulatul asyar. Jauha fardin. Nah. Jadi kalau Tuhan A yang mampu buat, Tuhan B tak mampu buat lah. Kalau Tuhan B yang mampu buat, Tuhan A tak mampu buat. Bila Tuhan B tak mampu buat, padahal Tuhan B itu mengaku dia Tuhan, Tuhan A pun mengaku dia Tuhan, sama pada dakwa ketuhanannya, bermakna bila lemah Tuhan B, lemah juga Tuhan A. Nah, tu tengok, lemah juga Tuhan A. Kenapa lemah juga? Sebab sama pada dakwa ketuhanan. Saya Tuhan, saya Tuhan, sama pada dakwa ketuhanan. Maka bila lemah kedua-dua, benda hak kecil jauh hafardin tadi, halus tadi pun, Tuhan A pun tak boleh nak buat. Tu tengok. Jadi bukan setakat lafasadata langit bumi, hancur langit bumi, benda yang halus seumpama jauh hafardin pun tidak terwujud kalau Tuhan tu berbilang paling kurang dua. Bermakna mesti Tuhan tu ialah satu. Tu yang boleh jadi langit bumi begini mah, berjergu alas jaga alas boleh tengok comel teratur dak itu ni. Ini kenapa? Karena Tuhan tu satu, tidak berbilang. Itu. Ada lagi tak masa? Masuk dah. Belum. Ada 4 minit lagi. Boleh lagi tu. Kalau boleh kita nak berhabis ni. Nak masuk sifat kudrah dah. Nak masuk sifat kudrah dah kalau boleh depan. Baik. Itu dia panggil burhanut tawarud dia panggil. Yang kedua burhanut tamanu'. Apa burhanut tamanu'? Kalau Tuhan tidak satu, nescaya dia berbilang. Paling kurang berbilang 2. Tiba-tiba 2 ekor Tuhan A, Tuhan B tadi tu, dia berselisih pendapat semua. Nak bergocoh semua. Nak sparring semua. Itu ni. Nak sparring semua. Baik. Kita kata lagu mana? Tuhan A nak buat bumi, Tuhan B nak meniadakan bumi. Okey, berselisih itu. Bumi yang sama. Tuhan A kata aku nak buat bumi, Tuhan B kata aku nak meniadakan bumi. Tiba-tiba luluh kehendak kedua-duanya. Luluh. Kenapa? Kenapa luluh? Ada 2 ekor Tuhan, tak kata luluh. Tuhan A pun Tuhan, dia nak buat bumi, jadi bumi. Tuhan B pun Tuhan, dia kata aku nak meniadakan bumi. Luluh ke? Bumi pun jadi tak ada. Jadi guana bumi tu. Tuhan kata aku buat, ada pula. B kata aku tiada, tak ada pula. Lepas tu ada tak ada? Ada tak ada? Apa panggil dia? Cik semua dia panggil dia. Ada tak ada? Ada. Weh, boleh ke? Ada dengan tak ada berhimpun sekali? Tak boleh. Kenapa? Ada dan tiada tu ad-diddani la yajtami'ani. 2 perkara berlawanan tidak mungkin boleh dihimpun sekali. Macam mana boleh kita kata ketika mana bumi ni ada itulah dia tak ada? Sebab apa? Sebab ketika mana dia ada tu Tuhan A buat. Ketika mana dia tak ada ketika tu luluh kehendak Tuhan B meniadakan bumi. Lepas tu bumi jadi mana? Sekejap ada, sekejap tak ada. Lagu tu. Ataupun masa dia ada itulah dia tak ada. Dua-dua tak boleh terima belaka. Ada tak makhluk lagu tu? Kita ni kalau lagu tu berat Tuhan nak buat saya, Tuhan A nak buat saya, Tuhan B nak meniadakan saya. Lepas tu saya cakap tak jelas sama. Sebab apa? Tanya saya kata as, Tuhan A hak buat saya ada. As, Tuhan A buat saya. As salam luluh kehendak Tuhan B meniadakan saya pula. As saya apa tu? Mu mari pula saya ada pula. Apa? Tuhan A buat saya pula. Lepas tu alaikum tu tak ada pula saya. Sebab apa? Tuhan B meniadakan saya. Lepas tu jadi guano weh. Ada ke? Setakat ni kita ada jumpa tak gitu? Guano ustaz ni pelik. Ada tak ada? Ada tak ada? Sebab apa tu? Tak pelik dia kata masa ada tu Tuhan A buat, masa tak ada tu Tuhan B buat. Lagu tu boleh terima kan? Boleh? Ada setakat ni kita tengok makhluk lagu tu. Masjid ni ada tak ada? Ada tak ada? Apa? Luluh kehendak Tuhan A masa ada. Masa tak ada, luluh kehendak Tuhan B. Jadi masjid ni ada tak ada? Ada tak ada? Payah orang nak mari semaya pun payah. Mari tanya, ada ni. Tak ada pula dah masjid apa? Tuhan B buat ada. Gitu. Boleh terima apa lah tak kita?
Tak boleh terima. Kenapa? Ada dengan tak ada ni dua perkara berlawanan. Kalau gitu ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawanan tak boleh berhimpun sekali. Itu satu. Masuk dah? Dah lagi? 3 minit lagi? 30 saat? Tak ada lah kalau 30 saat kan? Ada 2 lagi ni. Baik, kita ambil hak mudah lah. Tak usah ambil hak 6, ambil hak 5 Sebab kalau hak 6 tu payah. Sebab apa payah? Dia bahas tentang sifat hal, dia panggil. Tu payah sikit. Kita ambil hak 5 cukup dah. Karena kesimpulannya, kalau Tuhan berbilang langit bumi tak boleh ada sejak daripada awal lagi. Sama ada dia kerja sama ke, dia gocoh bimba bila aula lebih-lebih lagi. Dia berkelahi. Yang terakhir, yang kelima. Tuhan B, Tuhan A nak buat langit. Tuhan B nak buat, Tuhan A nak buat langit. Tuhan B nak menghilang. Nak kata mana ni? Tuhan A nak buat langit, Tuhan B nak menghilangkan langit, tapi luluh kehendak salah satu. Luluh kehendak salah satu. Langit ni ada. Kalau luluh kehendak Tuhan B, bermakna langit ni tak ada. Kalau luluh kehendak Tuhan A, langit ni ada. Luluh salah satu. Kalau luluh kehendak Tuhan A, bermakna Tuhan B bukan Tuhan. Kalau luluh kehendak Tuhan A, Tuhan B, bermakna Tuhan A bukan Tuhan. Dah sama pada dakwa ketuhanannya, bermakna bukan Tuhan kedua-dua di sini. Jadi kesimpulannya, kalau Tuhan berbilang menyebabkan jangan kata langit bumi hancur, sejak daripada awal lagi tidak boleh dicipta, walau sebesar zarah, walau sebesar jauhar fardin. Habis itu. Itulah maksud lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada pada langit bumi ini Tuhan selain daripada Allah, hancur langit bumi apa mana? Tidak boleh wujud sejak daripada awal lagi langit bumi ini. Itu maksud. Maka tak wujud langit bumi sejak awal ni, betul tak? Tak betul. Kenapa? Ni apa? Langit ada, bumi ada, bermakna Tuhan tidak berbilang, bahkan satu. Maka itulah maksudnya tanda dalil Tuhan mesti satu. Tentu tidak dia berbilang, ialah makhluk ini, langit bumi ni. Itu. Habis itu. InsyaAllah kita akan masuk pula minggu depannya, dan qudrah wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.